Salam sejahtera, anda menonton cerita di Sobat Berita sambil kita menantikan perkembangan semasa sidang media yang akan disampaikan oleh Kementerian Kesihatan terkait dengan situasi dan juga perkembangan terkini. Kalau boleh saya nak bawakan kepada anda, mungkin ada yang terlepas mengikuti perkembangan berkaitan dengan jumlah kes harian bagi kes positif COVID-19. Untuk hari ini, kes paling tinggi dicatatkan iaitu sebanyak 15,573 kes, dan daripada jumlah keseluruhan yang dilaporkan dan juga direkodkan, Selangor terus mencatatkan kes paling tinggi iaitu melebihi 7,000 kes, dan ini menjadikan jumlah kes keseluruhannya dan juga sehingga dan setakat ini berjumlah 980,491 kes positif COVID-19. Kalau diikutkan pecahan-pecahan, Selangor paling tinggi 7,672, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2,063 kes positif COVID-19. Negeri-negeri yang lain turut mencatatkan yang angka tinggi juga seperti Kedah 937 kes pertambahan baru, dan juga Johor. Johor mencatatkan angka positif COVID-19 yang baru adalah 772 kes baru. Satu lagi perkara yang saya ingin bawakan kepada anda iaitu berkaitan dengan perkembangan jumlah kumulatif bagi pemberian dos vaksin. Jumlah angka besar ataupun keseluruhannya berjumlah 16,24,916. Ini merangkumi bagi pemberian dos 1 dan juga dos 2. Dan kalau diikutkan daripada angka pemberian ini, yang paling tinggi sudah tentu kita melihat kepada di Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bagi pemberian dos 1 sahaja melebihi pada 4.4 juta, manakala dos kedua 1.4 juta pemberian dos kedua. Negeri-negeri lain yang turut mencatatkan tinggi seperti Sarawak, iaitu bagi pemberian dos pertama sahaja 1.6 juta, dos kedua 1.05 juta dos kedua vaksin. Negeri-negeri lain, kalau diikutkan perbandingan pada ketika ini, kalau diikutkan Sabah antara negeri yang mencatatkan angka yang sedikit rendah berbanding negeri-negeri lain. Kalau diikutkan bagi pemberian dos 1 jumlahnya sebanyak 559,451, manakala bagi dos kedua 374,937. Kalau ikut pecahan ataupun peratus populasi yang telah pun disuntik dos pertama hanya 14.3%, manakala yang lengkap ataupun sempurna bagi kedua-dua dos adalah hanya 9.6%. Jadi untuk waktu ini saya nak terus bersama dengan Syaharizal Kamalul Arifin, Wakil Astro Awani di Sabah, Wakil Awani Borneo sebenarnya. Kalau boleh, sebelum kita nak bercerita tentang perbandingan antara negeri-negeri lain dan juga antara daerah-daerah di Sabah, mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan perkembangan semasa program imunisasi COVID-19 secara keseluruhannya di Sabah, Syah. Baik, Fauzi. Terima kasih, Fauzi. Apa yang kita boleh kongsikan sebenarnya, buat masa ini kita masih lagi menunggu kemaskini terbaru berkenaan dengan perkembangan COVID-19 di negeri Sabah ini. Kalau ikutkan pada kebiasaannya pada semalam, kerana kita telah mendapati update terkini adalah sekitar jam 4 petang. Dan buat masa ini kita masih lagi menantikan untuk perkembangan terkini, kerana pada semalam terdapat 497 kes, yang mana 48.3% atau lebih 48% sebenarnya daripada kes ataupun penyumbang kepada peningkatan kes, yang sebenarnya kalau diikutkan menurut apa yang diperkatakan oleh jurucakap perkembangan COVID-19 di Sabah itu, Datuk Seri Masini Manjur, mengatakan ini adalah merupakan kes yang sangat tinggi, kerana kalau nak ikutkan Sabah sebelum ini telah pun merekodkan kes di bawah 300, sekitar 250, dan bawah 100 pun ada. Satu ketika pernah merekodkan sekitar 100 lebih kes sahaja untuk kes positif harian. Dan apa yang dimaklumkan adalah berkenaan dengan lebih daripada 45% adalah merupakan kontak rapat daripada hasil daripada beberapa kluster yang wujud di negeri Sabah ini. Kalau nak ikutkan, terdapat juga seperti mana tempat yang saya berada ketika ini adalah di Keningau, yang mana terdapat beberapa kluster yang masih lagi dikategorikan sebagai masih lagi menyumbang kepada peningkatan kes tersebut. Dan sehingga semalam, apa yang boleh dikatakan, daerah Kota Kinabalu sebenarnya masih lagi menduduki tangga tertinggi dengan merekodkan sekitar 133 kes, diikuti oleh Sandakan, Papar, dan kemudian diikuti oleh Beaufort.
Dan kalau ikutkan ada kawasan-kawasan dan kalau ikutkan pada minggu lalu kita masih lagi boleh menyaksikan Fauzi sebenarnya kawasan-kawasan di negeri Sabah ini ada yang dikategorikan dalam kategori hijau yang mana dah ikutkan selamat tiada kes dan sebagainya tetapi Nabawan yang sebelum ini berada di dalam kategori hijau telah pun dikategorikan dalam kategori kuning tetapi untuk semalam tiada kes positif yang dilaporkan tetapi pada hari sebelumnya telah direkodkan beberapa kes positif hasil daripada saringan yang juga dikatakan ada yang ada penyumbang utamanya adalah antara yang menyumbang adalah daripada kluster-kluster yang dinyatakan sebelumnya yang berada di kawasan Keningau ini Fauzi. Syah, kalau diikutkan daripada apa yang Syah kongsikan perbandingan antara daerah-daerah, kalau diikutkan KK ataupun Kota Kinabalu yang terkehadapan dalam jumlah disuntik ataupun divaksin oleh penduduk di kawasan itu berbanding dengan daerah-daerah lain. Sebelum ini Syah pernah kongsikan kepada kami berkaitan dengan perkembangan secara khususnya program outreach vaksinasi untuk yang memberi tumpuan khususnya di kawasan pedalaman, khususnya kita melihat kepada bagaimana program ini capaian untuk memberi penerangan untuk meyakinkan rakyat untuk program imunisasi COVID-19 khususnya di kawasan pedalaman di daerah-daerah yang selain daripada KK misalnya. Mungkin boleh dikongsikan pada ketika ini keberkesanan program outreach yang dijalankan oleh kerajaan negeri secara khususnya berkaitan dengan PICK di Sabah. Baik, Fauzi, apa yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan program azia atau penyampaian maklumat ini terdapat integrasi ataupun integrated plan sebenarnya yang dilaksanakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, khususnya kerajaan negeri kalau boleh dikatakan begitu kerana terdapat juga jabatan-jabatan di Jabatan Penerangan sebenarnya bekerjasama bersama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan bersama juga dengan pengusaha-pengusaha kampung ataupun Persatuan Penduduk Kampung bersama dengan ahli Dewan Undangan Negeri ataupun pemimpin-pemimpin tempat pemimpin masyarakat yang telah bergabung untuk menyampaikan maklumat. Dan apa yang boleh dikongsikan sebenarnya, kalau ikutkan sebelum ini, 2 ataupun 3 bulan sebelum ini, kita pernah kongsikan betapa mereka ini enggan untuk menerima vaksin. Tetapi hasil daripada penyaluran maklumat atau sebaran maklumat yang disampaikan oleh mereka ini atau integrated plan ini sendiri sebenarnya telah pun mencapai satu kejayaan yang memberangsangkan kerana pada minggu lalu sepatutnya ada satu kawasan di dalam kawasan daerah Keningau ini sebenarnya telah pun melaksanakan satu program vaksinasi itu outreach program atau vaksin bergerak yang sebenarnya telah mencapai lebih daripada 3,000 orang yang berada di kawasan Sinagang itu saja. Sinagang ini adalah merupakan salah satu daripada kawasan ataupun daerah di Keningau ini yang terdapat sekitar 2,000 lebih penduduk sebenarnya, tapi mukim tersebut turut merangkumi sempadan Keningau Tenom dan pastinya terdapat juga penduduk-penduduk yang berhampiran dengan Tenom telah pun berkunjung sebenarnya di mukim Sinagang ini untuk cuba mendapatkan vaksin ini, Fauzi. Dan sebenarnya pada minggu lalu ataupun 2 minggu lalu, awal minggu lalu sebenarnya mereka telah bersedia untuk divaksin. Dan sayangnya pada ketika itu dikabarkan bahawa vaksin tersebut atau dos pertama tersebut belum sampai lagi. Bukan tidak sampai ketika itu, tapi belum sampai. Telah diputuskan tapi belum sampai ketika itu. Dan mereka sangat bersemangat sebenarnya. Dan mungkin kita boleh ucapkan syabas dan tahniah atas usaha yang dilaksanakan oleh jabatan-jabatan kerajaan yang integrated plan ini sendiri kerana mereka telah berjaya melaksanakan program ini sehinggakan mereka atau penduduk kampung ini telah membuka mata dan menerima kenyataan bahawa mereka sangat perlu untuk mengambil vaksin ini dan mereka sangat teruja. Dan akhirnya setelah vaksin sampai sekitar hujung minggu lalu dan telah pun dilaksanakan di mukim Sinagang itu, dikabarkan sekitar 3,000 orang di penduduk Sinagang itu. Yang kalau ikutkan terdapat 159,000 penduduk di daerah Keningau ini yang boleh divaksinasi dan 3,000 daripada mereka yang telah divaksinasi itu adalah datangnya daripada mukim Sinagang ini. Fauzi. Syah, kalau diikutkan sebelum ini kerajaan negeri ada memaklumkan bahawa lebih daripada 1 juta vaksin bakal diterima secara khususnya untuk Sabah pada bulan ini, dan tapi kalau diikutkan pecahan ataupun pembahagian, kalau ikutkan lebih pada 27 buah daerah di negeri itu pecahannya mungkin kecil-kecil. Tetapi mungkin pada waktu ini saya nak kaitkan dengan apa ataupun kenyataan media yang baru dikeluarkan pada sebelah tengah hari tadi, iaitu berkaitan dengan Sabah antara yang terawal menerima vaksin CanSino. Boleh saya tunjukkan di iPad saya pada ketika ini, Sabah diberi keutamaan untuk menerima vaksin dos tunggal CanSino apabila Malaysia menerima 3 juta bekalan pada bulan depan.
Menteri Sains, Teknologi, Inovasi Khairy Jamaluddin dan juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan yang mana memberi jaminan kepada Ketua Menteri Sabah sendiri, Datuk Seri Panglima Haji G. Nor dalam pertemuan secara maya pada Jumaat, yang mana dipetik sebagai berkata, kami akan membuat penghantaran pertama untuk Sabah dan juga kami akan memberitahu dan memberi pilihan kepada Sabah mengenai Johnson & Johnson, iaitu vaksin yang hanya memerlukan satu dos pemberian sahaja. Dan Khairy mengatakan ini sebagai maklum balas terhadap permintaan Ketua Menteri untuk lebih banyak bekalan vaksin dihantar ke Sabah. Mungkin boleh dikongsikan berkaitan dengan perkara ini, Syah, khususnya berkaitan dengan Sabah antara yang terawal menerima vaksin CanSino, iaitu vaksin satu dos saja, dan juga lebih 1 juta vaksin yang dianggarkan akan sampai di Sabah dalam bulan ini. Baik, Fauzi, untuk memperkatakan tentang itu pada sebelah pagi tadi, sebenarnya saya berkesempatan bersama dengan wakil rakyat ataupun ahli Dewan Undangan Negeri Liawan di Kiningau, itu Datuk Ayub, yang memperkatakan berkenaan dengan fungsi vaksin ini sebenarnya. Bagaimana sebenarnya mereka ini boleh mendapat vaksin dengan lebih cepat, sebagai contoh. Kalau ikutkan dengan angka 3 juta CanSino dan sebagainya, ada yang berkatakan berkenaan dengan Datuk Anwar Ayub alias Banan ataupun dikenali sebagai Anwar Banan di daerah Keningau ini, mereka mengatakan, beliau mengatakan bahawa jika CanSino itu dilakukan, itu adalah lebih mudah sebenarnya, itu adalah yang sangat efektif sebenarnya kalau dilaksanakan di kawasan Keningau ini, kerana kebanyakannya apa yang dikatakan kepada saya, yang dikongsikan kepada saya sebelum ini oleh Pegawai Kesihatan kawasan Keningau yang mewakili untuk kawasan kesihatan meliputi 4 daerah, iaitu Keningau, Tambunan, Nabawan dan juga Tenom. Beliau mengatakan itu adalah mungkin satu cadangan sebelum ini yang sangat dialu-alukan, dan sekarang ini jika ini yang berlaku, maka inilah yang sangat dialu-alukan oleh mereka ataupun barisan hadapan kita, kerana ini lebih memudahkan. Kerana sebelum ini apabila kita memberikan, kata mereka, apabila mereka memberikan dos pertama, dos kedua mereka ini hilang entah ke mana sebab sukar untuk dihubungi kerana oleh capaian internet dan sebagainya, dan mereka tidak ada masa kerana perjalanannya agak jauh, kena melalui hutan, kena melalui sungai dan sebagainya. Jadi mereka ada yang enggan ataupun mereka letih untuk pergi ke kawasan atau PPV ataupun pusat vaksin bergerak yang disediakan di sebuah kawasan. Jadi saya fikir apa yang diberkatakan oleh Datuk Anwar Ayub Banan, yang mengatakan bahawa inilah merupakan satu yang sangat perlu, dan beliau mengatakan jika itu dibahagikan, kalau diikutkan apa yang kita baru saja tahu selepas saja perbincangan saya pagi tadi, bercakap-cakap berbual-bual kosong bersama yang berhormat YB Liawan, beliau mengatakan jika itu benar, maka ia merupakan satu berita baik. Dan pastinya kalau itu yang diedarkan 3 juta CanSino ditambah dengan 1 juta lebih yang diumumkan pada semalam, apa yang dimaklumkan oleh jurucakap perkembangan COVID-19 Sabah oleh Datuk Seri Masini Manjun, yang mengatakan bahawa akan tiba untuk bulan ini, Julai sahaja, 1,5 juta dos vaksin akan tiba. Jadi kalau kita campurkan, Fauzi, 3 juta kita campur dengan 1,5 juta, kita ada 4,5 juta. Kalau ikutkan, kalau CanSino itu saja mewakili untuk dos pertama dan kedua, saya kira hampir kesemua penduduk di negeri Sabah ini telah komplit dos pertama dan kedua. Kalau ikutkan CanSino itu, maksudnya CanSino itu sendiri telah pun mewakili kepada proses tersebut. Tapi ada sedikit kerisauan dan kebimbangan sebenarnya daripada YB tersebut, daripada YB Liawan, yang mengatakan bahawa mereka mungkin keutamaan perlu terlebih dahulu diberikan ke kawasan pedalaman ini kerana capaian untuk pergi ke sesuatu kawasan itu agak sukar. Mungkin kita boleh dengarkan dulu, Fauzi, apa yang dikatakan sebenarnya, apa yang dikatakan oleh YB Anwar ini. Jumlah yang saya dimaklumkan ada yang perlu diberi vaksinasi ini adalah hampir 160,000, dan setakat ini cuma 30% saja yang sudah divaksin, mendapat vaksinasi lah. Dan setakat ini ada 48,000, hampir 50,000. So that's 30% daripada yang diperlukan. Dan kita perlu lagi 100, mungkin dalam 110-115 ribu lagi untuk
apa ini untuk mendapat sepenuhnya supaya penduduk di Keningau ini mendapat sepenuhnya yang layak mendapat vaksinasi lah. Kita perlu 100 lebih ribu lagi, 110, 115 gitu. Jadi saya minta kepada pihak-pihak berkenaan untuk mempercepatkan supaya kami mendapat vaksin itu. Syah, sebenarnya banyak lagi perkara yang boleh kita bualkan dan juga kita cakapkan khususnya berkaitan dengan program imunisasi di Sabah. Nanti kalau ada perkembangan semasa dan juga adalah perkembangan baru, nanti Syah kongsikan. Tetapi lebih kurang dalam 2-3 minit akhir ni, saya nak minta Syah, kita nak memberi tumpuan selain pada kita melihat pada program imunisasi, saya nak tanyakan tentang perkembangan semasa bagi program bakul makanan, khususnya berkaitan dengan pemberian bantuan lah kepada rakyat di sesuatu kawasan ikut parlimen ataupun kalau diikutkan daripada apa yang disebutkan oleh Datuk Anwar Ayub sendiri, beliau sendiri mengharapkan supaya kerajaan segera untuk mempertimbangkan peruntukan tambahan bagi memudahkan penyaluran bantuan dibuat. Jadi mungkin boleh dikongsikan berkaitan dengan program bakul makanan khususnya di kawasan Liawan sendiri. Baik, serba sedikit Fauzi, kalau kita boleh kongsikan apa yang dikatakan oleh Datuk Anwar Ayub Lais Badan ini, mengatakan bahawa sebenarnya kalau ikutkan peruntukan yang telah diberikan kerajaan itu sebenarnya memang sangat membantu, tetapi ia perlu lebih. Kerana daripada sudut begini, kalau diikutkan di kawasan Keningau ini telah pun mula sedikit perlahan-perlahan telah membangun. Terdapat lebih daripada 30 kawasan perumahan sebenarnya. Dan tidak kesemua mereka yang mampu untuk memiliki rumah semi di teres dan sebagainya ini berkemampuan ketika ini, kerana kebanyakan mereka telah pun kehilangan pekerjaan. Ada yang tidak lagi, ada yang telah pun menganggur, ada yang berniaga di tepi jalan, ada yang tidak berjaya untuk memperoleh sebarang pekerjaan dan sebagainya. Jadi mereka ini yang sangat perlu dibantu. Dan pada masa yang sama sebenarnya, kalau diikutkan di kawasan Keningau, di daerah Liawan ini sendiri terdapat mereka yang sangat perlu dibantu. Kalau ikutkan itu juga disuarakan oleh Datuk Anwar Fanan berkenaan dengan, kalau ikutkan kawasan perumahan-perumahan rakyat termiskin PPRT sebelum ini, kita pernah dengar berkenaan dengan perkara itu. Kalau di Semenanjung, Fauzi, pastinya mereka ini akan terbela dengan segera, tetapi di sini peruntukannya agak sedikit terlalu kurang untuk membantu. Kalau diikutkan untuk satu kawasan don hanya untuk 4 buah rumah PPRT yang dikongsikan kepada saya, dan saya memikirkan agak sedikit tidak masuk akal untuk sebuah kawasan yang mewakili 159,000 penduduk untuk memberikan bantuan hanya 4 biji rumah yang diperlukan untuk satu penggal ataupun 1 tahun ataupun satu tempoh masa. Kalau dianggapkan masa itu 6 bulan, mungkin 6 bulan untuk 4 biji rumah untuk membantu penduduk, mungkin itu satu yang boleh dipikirkan kerajaan, bagaimana peruntukan untuk membina perubahan-perubahan mereka. Kerana pada 10 pagi tadi saya berkesempatan untuk bersama dengan YB Liawan untuk mengunjungi penduduk yang boleh dikategorikan sebagai termiskin ini. Mereka yang tidak berdinding, ada yang atapnya separuh sahaja. Jadi nak membantu mereka ini terdapat ada 100 lagi permohonan sebenarnya di kawasan-kawasan perumahan di pedalaman ini sahaja yang perlu dibantu. Jadi bercakap tentang bakul makanan, memang semestinya keperluan-keperluan seperti ini bukan saja tertumpu di kawasan perumahan yang terancang, tetapi kalau ikutkan penduduk-penduduk kampung yang, kalau ikutkan kampung-kampung yang sebelum ini telah diisytiharkan sebagai, diwartakan sebagai kampung, juga sebenarnya memerlukan bantuan kerana mereka ini tidak mempunyai alamat. Okey, kalau ikutkan kawasan di daerah Sabah ini, kalau ikutkan secara keseluruhan terdapat kawasan kampung, sebenarnya mereka ini hanya rizab kampung. Tidak boleh nak dikategorikan, okey, kami nak duduk sini. Maafkan saya. Kami nak duduk di sini, jadi mohon alamat di sini. Tidak dapat begitu. Bukan semudah itu, Fauzi, untuk kita berkatakan tentang soal untuk mendirikan rumah ataupun untuk berada, untuk mendiami kawasan di negeri Sabah ini, dan pastinya mereka ini juga susah, Fauzi. Dan bantuan ini kalau ikutkan oleh Datuk Anwar Ayub mengatakan bahawa mereka juga mengeluarkan bajet sendiri. Kalau ikutkan daripada jumlah sebelum ini, peruntukan terbaru, mereka hanya mampu memberi sekitar 4,000 bakul makanan. Tapi disebabkan keperluan, desakan daripada masyarakat, terdapat satu bendera putih sebenarnya yang dikibarkan di kawasan Keningau ini. Satu berita yang baik juga kerana mereka telah dengan cepat segera membantu mereka ini. Dan tambahan 3,000 melalui duit poket sendiri katanya telah membantu mereka-mereka yang memerlukan. Selain daripada mereka,
yang khususnya yang telah mengibarkan bendera putih. Tapi hanya satu saja, Fauzi. Kalau lebih mungkin kita kongsikan sebelum ini, Fauzi. Tapi sebabkan satu dan tindakan mereka begitu panas, jadi kami juga tidak sempat untuk pergi mengambil visual tersebut, Fauzi. Kalau boleh kita dengarkan dulu apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Adun Liawan berkaitan dengan peruntukan harapan beliau untuk peruntukan tambahan berkaitan dengan program bakul makanan. Kalau bilang mencukupi, memang tidak mencukupi. Kami perlu lebih banyak. Ada juga kita buat permohonan lebih. Tapi setakat ini belum lagi kita dapat daripada kerajaan. Tapi saya dimaklumkan sedang diusahakan. Tapi setakat ini tidak juga ada banyak komplain daripada masyarakat. Ada sedikit sebanyak saja, tapi kita cuba tangani secepat mungkin, dan kalau kita ada lebih itu kita simpan, dan mana yang tercicir itu kita sampaikan, mana yang tercicir. Okey Syah, selain daripada kita melihat kepada cerita kesusahan dan juga kepayahan rakyat dalam mengharungi situasi yang cukup bercabar pada ketika ini, kita juga terus memberi tumpuan kepada bagaimana rakyat sendiri, cerita-cerita daripada rakyat yang bangkit mendepani cabaran pandemik COVID-19. Terima kasih kepada Syah Harizal, Kamalul Arifin. Syah berkongsi yang pertamanya berkaitan dengan khususnya perkembangan program imunisasi di Sabah dan kemudian bercerita tentang program bakul makanan di Sabah. Baik, cerita berat seketika kembali lagi selepas ini.